seterusnya saya menjemput pembentang yang keenam, iaitu Cikgu Rohaiza binti Zainal Abidin dari SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob, Perak. Cikgu Rohaiza ada kat sini? Ya, ada. Okey. Jadi Okey. sebelum sementara Cikgu Rohaiza sediakan bahan, jadi saya nyatakan sikit dia punya biodata dia. Cikgu Rohaiza binti Zainal Abidin ni dia punya tajuk pembentangan dia adalah Smart Tech Game Quizzes dan Mnemonik Tiru Macam Saya. Ni macam Piramli sikit lah. Jadi kita tengok dia punya konten dia dalam ni. Jadi dipersilakan Cikgu Rohaiza. Okey, terima kasih kepada Encik Nazri. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Baik, saya dari SMK Datuk Rahman Yaakob, ya, Negeri Perak. Saya dari sekolah harian biasa di luar bandar. Ya, kalau cikgu seperti mana yang diberi oleh cikgu yang lain tadi, kalau luar bandar ni mata pelajaran sejarah ni agak tidak diminati oleh pelajar lah. Ya, okey. Jadi apa yang saya buat, inovasi Smart Tech Game Quizzes. Okey, apa itu Smart Tech Game Quizzes? Ya, saya menggunakan Smart Tech. Smart Tech ni macam tool lah. Kalau tool dia ada nombor kod. Jadi saya menggunakan nama tu Smart Tech Game, ya, kerana kita memerlukan kod nombor apabila hendak menyertai kuis yang diberikan, ya. Okey, saya perkenalkan dulu apa itu Smart Tech Quizzes. Okey, jadi Smart Tech Quizzes ni rasanya cikgu semua tahu, ya. Ni adalah salah satu cara, ya, PAK 21, ya, dan generasi yang masa kini yang kita mengajar pada sekolah pada segini adalah generasi SY, dan mereka ni lebih cenderung dengan penggunaan internet, ya, smartphone, ya, komputer dan sebagainya. Okey, jadi saya mengambil pendekatan, ya, Smart Tech Game Quizzes ni dengan membina koleksi soalan SPM sebenar, ya. Saya kumpulkan, ya, koleksi soalan SPM termasuklah SPM ulangan, ya, dan di mana soalan-soalan tu saya pecahkan kepada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ya, kalau ikut dalam soalan SPM sebenar, ianya membawa kepada 40 soalan. Jadi saya kalau 40 soalan, pelajar agak bosan, ya, menjawab yang terlalu lama. Jadi saya pecahkan soalan mengikut tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dan ada juga soalan yang saya buat penuh, ya, 40 soalan. Dan saya juga telah membina soalan mengikut topikal, ya, mengikut tahap pencapaian pelajar. Ya, mengikut tahap pencapaian pelajar. Okey, jadi ini adalah di antara, ya, pelajar-pelajar saya. Ini kalau kelas tambahan, ya, di hujung-hujung dekat dengan SPM, pelajar akan membawa smartphone lah, ya, sebagai alternatif sebab komputer yang disediakan di makmal komputer sekolah agak terhad, ya. Okey, jadi mereka menggunakan telefon sendirilah untuk menjawab soalan. Baik, jadi sasaran saya, ya, kepada pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5, dan saya telah pun membina Smart Tech Game Quizzes ini pada tahun 2016 lagi. Ya, kalau cikgu lihat, ya, sasaran saya tu. Okey, berimba daripada 2016, ya, dan hasil daripada pertengahan tahun, ya, 2016, ya, semasa mereka di tingkatan 4, soalan kertas 1 agak sukar mereka jawab, ya. Jadi bila saya laksanakan, ya, quizzes ni, ya, semasa pertengahan tahun, percubaan dan SPM sebenar, markah yang mereka peroleh, ya, amat memberangsangkan. Ya, okey. Jadi kenapa saya adakan ni adalah pertama sekali adalah untuk mengubah persepsi pelajar terhadap kepentingan kertas 1. Ya, sebab pelajar yang menjawab kertas 1 kebanyakannya selepas menjawab, ya, mereka hanya, ya, objektif 40 soalan tu, kebanyakan pelajar dia suka tik saja, menembak je jawapan, ya. Jadi bila mereka menjawab soalan quizzes, ya, berulang kali, secara tak langsung mereka dapat menguasai fakta bukan saja untuk kertas 1 tetapi juga untuk kertas 2 dan kertas 3. Ya. Okey, jadi kelebihan daripada Smart Tech Quizzes ni menggalakkan murid secara aktif lah, ya, dan menggalakkan murid berinteraksi dan berkolaborasi sesama rakan. Yang ini juga adalah salah satu flip classroom, ya, di mana saya mengajar bukan hanya satu kelas,
Ya, dalam satu masa saya boleh join kadang-kadang sampai 3 kelas sekali jalanlah bila saya minta pelajar menjawab soalan kuis. Ini adalah contoh ya. Okey. Jadi dalam suasana pandemik ni ya, pelajar juga boleh mengulang kaji ya soalan ya dari rumah, ataupun saya akan masukkan kod ya di WhatsApp ataupun Telegram dan pelajar akan menjawablah. Ya, ni saya kata perkongsian. Ya, bukan satu kelas tetapi banyak kelas kita boleh jalankan. Ya, kita boleh buat sekali jalan. Okey, ni kaedah pelaksanaan di sekolah saya. Okey, saya mempunyai satu tim ya yang saya namakan tim Smart Tech SMK Diri yang terdiri daripada 6 orang pelajar ya. Saya mulakan daripada 2016. Okey, mereka ni yang membantu ya saya ya dan rakan-rakan panitia untuk membina soalan ya. Untuk membina soalan ni. Soalan daripada koleksi soalan SPM dan juga soalan yang berbentuk topikal. Okey, ini adalah suasana yang saya laksanakan di dalam kelas saya. Okey, ini adalah di antara tajuk-tajuk yang terdapat dalam Smart Tech SMK Diri. Ya, ada satu laman kami bina. Okey, ini contohnya Perang Dunia Pertama dan Kedua, ini adalah soalan topikal lah, Malaysia dan antarabangsa. Okey, seterusnya ini adalah koleksi soalan SPM. Ya, koleksi soalan SPM ya dari 2014 hingga 2018. Ya. Okey, jadi bagusnya kuizus ni ya, pelajar boleh laksanakan tugasan di rumah. Kita bagi kod nombor melalui WhatsApp dan Telegram, jadi mereka buatlah dan kita boleh pantau dan juga boleh laksanakan semasa PDPC ya. Baik, dan ini adalah di antara ya setelah saya memberikan kepada pelajar ya tugasan, jadi cikgu bolehlah tengok ya siapa yang buat, berapa orang yang buat ya soalan yang kita berikan ya kepada pelajar, dan lepas tu kita bolehlah respon kepada pelajar ya. Dan biasanya saya buat kebanyakannya membuatnya di dalam kelas lah ya, sebab fasiliti sekolah saya setakat ni alhamdulillah komputer ada 2 komputer dan 1 bilik Excel yang dilengkapi dengan internet ya, yang agak kuat sikit lah. Okey, dan satu lagi itu berkenaan dengan quizzes. Kemudian saya juga menggunakan teknik kinestetik ya untuk menghafal fakta. Ya, jadi kinestetik ni kebanyakan pelajar cukup suka ya, iaitu menghafal fakta menggunakan pergerakan. Kebanyakan menggunakan pergerakan tangan lah. Ya, okey. Jadi bila kita menggunakan pergerakan, biasanya pelajar lebih mudah mengingati fakta. Ya, ni saya dah cuba bermula daripada 2018 dan alhamdulillah tahun lepas 2018 tu soalan yang kita hafal menggunakan teknik gaya pergerakan tangan ni keluar adalah SPM, alhamdulillah, dan pelajar boleh menjawab dengan baiklah, menghafal fakta. Iaitu dia katakan tiru macam saya tu menggunakan teknik kinestetik. Okay, contohnya katalah saya buat satu kaedah, saya minta pelajar saya menghafal fakta mengikut kadang-kadang contohnya perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ada 11 fakta. Jadi bila ada 11 fakta, pelajar agak sukar untuk menghafal. Jadi saya minta pelajar membina gaya. Okey, contohnya membina gaya. Okey, yang pertama saya tunjukkan ya. Okey, contohnya begini, agama Islam, agama rasmi, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Jadi bila kita buat berulang kali, maka pelajar boleh ikut dan dia boleh memberitahu apakah ya fakta yang daripada isi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dan satu lagi saya menggunakan teknik mnemonik. Mnemonik ya, ini contohnya saya berikan iaitu ciri-ciri sistem birokrasi barat. Saya menggunakan ringkasan PP Gebu. PP Gebu. Jadi perkataan PP Gebu. Jadi bila tengok macam ni pelajar dah tahu dah apa dia dan tidak dikaitkan dengan mata pelajaran subjek ataupun tajuk yang mana dalam sejarah tingkatan 5 ya. Okey. Saya ada sedikit video berkenaan dengan kinestetik, kejap lagi saya tunjukkan. Okey, impak daripada pelaksanaan quizzes, mnemonik dan juga tiru macam saya, ini saya tunjukkan. Okey, ini keputusan kertas 1 ada daripada 1
satu kelas, saya balik 2 kelas tadi ya. Daripada satu kelas nampak peningkatan mereka ini saya ambil daripada nak 7 orang pelajar ya, nampak ya peningkatan ya. Ini kelas yang keempat di kelas saya ada 8 kelas, kelas yang kelas 7 kelas ada. Ni kelas yang keempat, mereka boleh menguasai 38/40 kertas satu. Dan tahun lepas Alhamdulillah 2019 ada yang dapat 39/40 dan 40/40 ya, untuk kertas satu sahaja. Ya, sebab banyak kali kita membuat soalan yang sama berulang kali. Okey. Kemudian ini 4 dalam SPM ya, daripada 2016 hingga 2019. Kalau lihat kegagalan pelajar saya daripada 2016 12 orang ya, dia turun sehinggalah kepada 3 orang. Sekolah kami, sekolah saya masih lagi tak capai 100% ya, sebab masalah kehadiran pelajar luar bandar yang kebanyakan mereka rata-rata juga ramai yang bekerja ya. Okey, dan alhamdulillah prestasi juga semakin meningkat ya, daripada 2016 hingga 2019. Okey, dan JPMP sekolah ya juga agak bertambah baik ya, daripada 2016 5.23 ya. JPS sekolah 2016 itu sekolah ya, kepada 4.6 ya, kepada 4.6. Itu prestasi yang agak baiklah ya. Sebelum ni tak pernah capai pun ya, selalunya 5, 6 macam itulah ya. Bermula 2019 selepas pelaksanaan quizzes, mnemonik dan juga tiru macam saya tu, alhamdulillah prestasi sejarah meningkat ya. Okey, itu 4 dalam SPM. JPMP pun bertambah baik. Okey, dan ini saya dah kongsikan ya, inovasi Smart Tech Game Quizzes ya, bermula daripada 2018 saya dah telah menyertai inovasi dan membentang ya projek saya ini, dan alhamdulillah banyak mendapat ya, sebab sekolah saya ada sekolah TS25 dan saya telah membentangnya di UKM ya, mendapat pingat perak ya, kemudian di IPG mendapat pingat emas dan sampailah ke Labuan ya, juga pingat perak. Ini perkongsian yang saya kongsikan dengan semua sekolah dengan semua negeri ya. Okey, dan cabaran pelaksanaan ya kepada Smart Time Quizzes mnemonik ni ya, terutamanya kepada quizzes lah, sebab dia menggunakan aplikasi komputer ya, internet. Jadi capaian kepada kemudahan internet ya, macam saya sekolah luar bandar, pelajar kebanyakannya tak ada kemudahan. Tak ada kemudahan. Mereka hanya boleh mencapainya apabila berada di sekolah lah. Sebab tu kalau waktu PDPC di sekolah, kebanyakan pelajar memang tak sabarlah nak masuk subjek sejarah dan nak pergi makmal komputer. Ya, mereka memang suka sangat ya menjalankan aktiviti quizzes ni. Inilah contoh makmal komputer saya ya, yang alhamdulillah ni lengkap ya. Okey, jadi cabaran ya, capaian kepada kemudahan internet dan tiada kemudahan komputer ataupun telefon bimbit. Ada telefon bimbit pun tak ada data. Itulah kebanyakannya. Dan salah satu lagi adalah kegagalan elektrik. Bila tak ada elektrik, tak ada internet, maka susahlah nak mengadakan ya quizzes ni. Jadi sebab itulah saya ambil satu lagi alternatif ya, iaitu menggunakan ya mnemonik dan juga teknik tiru dan macam saya. Jadi rumusan, saya buat rumusan di sini. Okey ya, jadi dengan menggunakan quizzes, mnemonik dan tiru macam saya ni ya, kualiti PDPC guru sejarah ya dapat ditingkatkan ya, dan juga menggalakkan hubungan harmoni antara guru dan pelajar. Dan yang paling penting sekali adalah menarik minat para pelajar dalam mata pelajaran sejarah ya. Okey, dengan cara ini juga ya dapat memberikan pelajar yang mudah untuk mengingat fakta, dan yang paling penting penyalahgunaan smartphone dapat dikurangkan. Baik, itu saja daripada saya berkaitan dengan Smart Tech Game Quizzes dan juga tiru macam saya mnemonik ya. Terima kasih Cikgu Ruhaiza, pembentangan yang sangat menarik ya. Bukan setakat menarik dari segi konten, tapi menarik juga dari segi pencapaian. Tu yang best tu. Dia punya prestasi dia tiap-tiap tahun stabil dan makin meningkat. Jadi tahniahlah pada Cikgu Ruhaiza atas pendekatan tu.
moga mendapat manfaat yang baiklah daripada semua lah. Baik, seterusnya kita persilakan cikgu satu-satunya wakil dari Perlis, iaitu Dr. Kaviza, anak perempuan Manakaram. Saya perkenalkan sikit Dr. Kaviza ni. Dr. Kaviza sekarang ni bertugas di sekolah. Dr. Kaviza sekarang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Besar Utara, Perlis. Yang ni memang duduk di Padang Besar lah. Sekolah ni memang di Padang Besar. Dan tajuk pembentangan Dr. Kaviza ialah Question, Peer and Cards. Teknik meningkatkan kefahaman fakta sejarah. Jadi Dr. Kaviza dipersilakan. Thank you, sir. Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Kaviza, anak perempuan Manakaram dari SMK Padang Besar Utara. Hari ini saya ingin berkongsi satu perkongsian amalan terbaik sejarah yang telah saya jalankan di sekolah saya yang melibatkan pelajar-pelajar tingkatan 1. Nama inovasi yang saya berikan ialah Question plus Peer and Card, iaitu satu teknik untuk meningkatkan kefahaman fakta sejarah. Baik sidang cikgu, rangka saya punya pembentangan dah ada 8 kat situ. Seperti biasa, pengenalan, refleksi, fokus, metodologi, pelaksanaan dapatan, refleksi dan kesimpulan. Sebenarnya ini adalah kajian tindakan yang telah saya jalankan. Baik, untuk perkara yang pertama adalah dari segi pengenalan. Seperti yang kita ketahui, cikgu-cikgu, mata pelajaran sejarah ialah mata pelajaran teras yang bermatlamat melahirkan murid untuk menguasai ilmu sejarah, menggalakkan kemahiran berfikir dan pemahaman mendalam. Seperti yang digariskan dalam komponen kurikulum sejarah kita yang ada elemen pengetahuan, kemahiran dan kewarganegaraan ataupun nilai sivik. Oleh justru daripada itu, murid-murid perlu diajar untuk meneroka maklumat sejarah dan untuk memahami sesuatu fakta, konsep sejarah yang terkandung dalam maklumat-maklumat sejarah tersebut. Seperti yang saya citekan di sana, citation daripada kajian-kajian lepas. Daripada rintisan pada itu, saya menjalankan satu refleksi di mana saya mendapati kelemahan murid dalam kefahaman fakta sejarah dari segi tempat, masa, istilah dan peristiwa. Di sini adalah kerana murid didapati suka faham fakta yang jenis abstrak dan mereka suka menjelaskan fakta sejarah itu kembali. Dan berlaku miskonsepsi di kalangan murid-murid yang mana faktanya salah dari segi konsep-konsep macam demokrasi seterusnya. So hal ini saya dapati bahawa PDPC, kaedah PDPC yang saya gunakan kemungkinan tiada penglibatan aktif dan murid rasa defensif dan mereka bosan dan akhirnya mereka tidur dalam kelas saya. Saya rasa mereka tidak berminat. So apa yang saya buat adalah saya try untuk ubah amalan pengajaran sedia ada saya. So saya memperkenalkan, saya just try laksanakan teknik ini, teknik question plus peer and card. So daripada teknik ini saya cuba menjawab satu soalan kajian, iaitu adakah teknik question, peer and card ini dapat meningkatkan kefahaman fakta sejarah. So dari segi saya pun susunlah strategi saya dengan menggunakan reka bentuk kajian tindakan. Seperti yang kita ketahui, kajian tindakan bermaksud suatu pendekatan yang kita gunakan untuk baiki atau meningkatkan amalan pengajaran dan sedia untuk mengubah amalan pengajaran sedia ada. Dan di sini saya telah menggunakan model Chemist and McTaggart yang biasanya mudah ataupun yang lebih kita kata lebih sistematik untuk melaksanakan kajian yang terdiri daripada 4 fasa, iaitu yang pertama penyediaan pelan tindakan, yang kedua bertindak mengikut pelan, yang ketiga mengumpul dan menganalisa data dan akhirnya membuat refleksi. Seterusnya populasi dan sampel kajian saya adalah murid tingkatan 1 dan saya mengambil 6 orang daripada populasi di sekolah saya iaitu menggunakan teknik persampalan bertujuan. Daripada 6 orang ini saya mendapati pelajar-pelajar ini adalah 3 lelaki. Saya membuat klasifikasi, maksudnya 3 lelaki dan 3 perempuan dan saya mengambil aras yang
dua aras yang tinggi, dua aras yang sederhana dan dua aras pelajar yang kategori rendah yang mereka kurang faham bahasa Melayu pun tak dapat faham apa yang saya sampaikan. Instrumen kajian saya seperti saya gunakan ujian pencapaian yang ada 10 item objektif yang telah saya lalankan kesahan dan kebolehpercayaannya yang menunjukkan item-item itu tekal untuk saya uji dan saya dapat mengukurnya. So proses analisis data saya adalah deskriptif sahaja iaitu menggunakan frekuensi dan peratus. Saya menggunakan perisian IBM SPSS. Pelaksanaan kajian saya, cikgu-cikgu, saya pecahkan kepada 4 peringkat dan saya simpelkan di skrin untuk memudahkan pemahaman kita semua. Dari segi tinjauan awal, dari saya juga, saya menjalankan pemerhatian dan yang kedua, dari segi ujian topikal. Saya mendapati pelajar-pelajar saya tak dapat menjawab dan jawab soalan yang sukar. Maksudnya konsep dalam tajuk tamadun contohnya. Sebab tajuk tamadun banyak fakta-fakta yang sukar. Pelajar-pelajar saya tingkatan 1. Bila saya menerangkan konsep tirani, demokrasi, mereka langsung tidak tahu apa sebenarnya benda tu. So mereka rasa mereka akhirnya dalam ujian topikal tu mereka meneka saja. Sebab saya menjalankan ujian bulanan bagi mendapatkan penilaian formatif saya sejauh mana pengajaran. Okey, di sini saya dapati dua-dua kelemahan ini mencadangkan saya merancang. So, topik yang saya gunakan adalah dalam topik tamadun Yunani. Dan saya membuat penyediaan bahan-bahan pengajaran. Contohnya saya menyediakan carta KWL di mana saya tanya sebelum PDPC saya memula, aktiviti saya memula, apa yang mereka tahu, yang mereka ingin tahu dan mereka telah belajar. Seterusnya adalah dari segi bahan-bahan ujian, konsep, ujian-ujian soalan yang saya buat dalam bentuk slide. Lepas tu lembaran dan nota-nota dan lembaran-lembaran kerja. Akhir sekali saya membina kad jawapan. Maksudnya yang ada pilihan A, B, C, D dan sebab saya pilih kad ini sebab saya jalankan aktiviti ini di dalam kelas untuk saya mendapat feedback daripada pelajar sejauh mana kefahaman mereka. So saya rasa senang saya kenal pasti untuk penilaian formatif saya. Seterusnya adalah dari segi topik seperti tadi saya dah kata, okey, pelaksanaan. Saya mula dengan ujian pra, saya lakukan sebelum intervasi ini bermula kepada 6 orang pelajar tersebut dan sisi pengajaran saya adalah 3 sisi, 3 slot, 3 masa PDPC saya yang merangkumi 60 minit dan akhir sekali saya uji balik ujian pasca. Objektif saya adalah pada data analisis ujian pra dan pasca berserta dengan ujian konsep yang saya jalankan. So, 3 aktiviti tersebut, aktiviti yang pertamanya saya telah gunakan. Sebenarnya teknik ini sebelum saya teruskan, ini adalah satu teknik yang saya adaptasi daripada teknik peer instruction yang diasaskan oleh Eric Moser. Di mana untuk meningkatkan daya untuk mengesan kefahaman murid dari segi pemahaman yang mereka daripada apa yang mereka belajar. So teknik ini saya implikasikan dan saya telah modify langkah-langkah daripada strategi peer instruction tersebut. Contohnya yang pertama, dalam aktiviti pertama saya telah gunakan awal-awal itu carta KWL dengan lembaran kerja di mana sebelum PDPC saya memula, saya berikan lembaran kerja itu dan minta pelajar catat apa yang mereka sudah tahu pasal tajuk tamadun Yunani. Lepas tu apa yang pelajar ingin tahu dan 3 kolom itu. Dan lembaran kerja juga sebab saya nak pelajar sentiasa fokus dalam pelajar saya selalu memberikan maksudnya sebelum PDPC itu bermula saya berikan mereka tugasan. Maksudnya mereka baca di rumah, saya sediakan bahan-bahan nota untuk mereka go through. Bila datang ke kelas,
Apabila mereka mencatat apa yang mereka carta KWL dan saya menyanyikan soalan-soalan daripada bahan-bahan yang saya bekalkan. Contohnya selepas itu barulah saya kemukakan ujian konsep. Kali ini untuk aktiviti pertama saya varietiskan jenis-jenis soalan itu. Contohnya untuk ujian konsep yang pertama saya telah gunakan soalan petikan buku teks. Saya telah copy balik daripada pernyataan daripada buku teks daripada penyataan-penyataan tersebut. Sebab pelajar saya sebab ada 3 aras dalam satu kelas itu yang menyebabkan mereka tidak tahu nak kenal pasti. Bila saya tanya soalan pun mereka tak tahu di page mana, di mana nak cari, di mana fokus dia. So di sini saya cuba highlightkan key point di dalam setiap petikan dan dalam konsep sejarah itu. Di setiap perenggan itu mesti ada perkara yang perlu pelajar tahu. So di sini saya keluarkan balik soalan-soalan itu dan saya paparkan dalam bentuk slideshow. So di sini langkah pertama ujian konsep dipaparkan, langkah kedua pelajar akan bina fikir jawapan tersebut. So apabila mereka fikir jawapan dan mencari di dalam proses pencarian tahap pertama, mencari dengan dia memahami di mana soalan itu, so dia mula mencari jawapan dan dia mula angkat kad tersebut. Okey, kad tersebut yang berwarna 4 color tadi yang ada huruf A, B, C, D tu. Then lepas itu dia nak meyakinkan kawan jawapan dia betul tak dia cari di page mana dan memang ke konsep sejarah itu yang dia jawab tu tepat, dia confident dan dia boleh menerangkan. So saya minta mereka discuss, maksudnya dia confidentkan jawapan dia dengan beritahu jawapan dia dengan rakan sebelah. Sini dia kita trainingkan dia untuk berkomunikasi daripada mereka pasif yang tidak respon sama sekali. So mereka mula meyakinkan jawapan dia dengan rakan dia di page mana, di mana, garis keberapa yang kesemua ini. So kali kedua saya minta mereka lockdown lagi sekali, angkat mereka punya kad. Adakah jawapan yang dipilih awal tadi itu tepat? So kali ini mereka akan melokkan jawapan yang tepat dan maklum balas daripada guru saya berikan page mana dan saya membuat penjelasan. So di sini pelajar pun lebih faham dan miskonsepsi yang berlaku pada pelajar itu dapat saya kurangkan dengan kadar serta-merta. So formatif penilaian saya di situ berlaku. Yang kedua adalah aktiviti yang kedua saya tolong upgradekan sikit daripada level itu. Saya masih menggunakan carta masa di refleksi murid, akhirnya mereka mencatat di dalam borang itu apa yang mereka telah belajar hari ini dan konsep yang dia faham. So dia boleh list down balik. Dalam aktiviti yang kedua, saya menggunakan carta KWL dan kali ini saya telah gunakan lembaran kerja soalan bahan itu dari segi grafik. Saya telah upgradekan sebab dalam sejarah kita selalu tahu setiap maklumat sejarah itu saling berkait, saling berhubung kait. So di sini dalam topik Tamadun Yunani, saya mendapati ada ciri-ciri yang boleh mereka cause and effect, mereka boleh list down balik dalam bentuk grafik, mengeluarkan idea mereka balik. So di sini saya gunakan lembaran kerja, seperti biasa langkah-langkah dalam teknik peer itu saya ulang balik. Saya ulang balik hanya berubah di sana itu saya hanya add on kan dia punya lembaran kerja dengan yang berbentuk grafik di mana pelajar akan isi jawapan dia. So seperti biasa ujian konsep, kali ini saya gunakan ujian aneka pilihan. Ujian aneka pilihan ini menggunakan soalan ABC seperti biasalah yang ada pilihan jawapan. So seperti biasa dia pelajar akan next step, fikir jawapan, angkat jawapan, bincang dengan rakan, confidentkan yakin jawapan anda, muka surat mana, bahan-bahan yang dia baca sebab bahan-bahan ini telah saya berikan sebelum aktiviti. Sebenarnya ini adalah sebahagian daripada flipped classroom di mana pelajar lebih bersedia dari rumah dan aktiviti hands-on berlaku di dalam kelas. So angkat balik semula kad mereka jawapan, mereka lockkan jawapan kali kedua, guru memberi maklum balas dan refleksi daripada murid. So dalam aktiviti yang ketiga saya telah upgrade sikit
iaitu daripada carta KWL masih saya gunakan. Cuma di sini saya telah menukil balik sesi soal jawab sebab saya nak sejauh mana kefahaman mereka. So saya cuba menanyakan soalan yang lebih aras macam aras yang boleh respon terbuka. So di sini pelajar akan interaksi dengan saya. Interaksi dua hala itu berlaku. So dia mula mengemukakan konsep-konsep yang sebelum ni yang dia belajar. Dia applykan di sini. So seperti biasa di sini apa yang saya buat adalah ujian konsep itu saya telah berikan kepada murid jadi guru di hadapan. So saya berikan masa untuk mereka mencipta dua soalan. Dua soalan daripada topik tamadun, mana-mana dalam topik itu yang dia rasa dia nak kemukakan, dia nak tanya, dia nak meyakinkan di hadapan. So mereka membina dua soalan dan mereka pelajar-pelajar ini datang ke hadapan dan dia berperanan sebagai seorang guru dalam meng-guide, orang kata membimbing rakan-rakan dia. So di sini pelajar itu lagi faham daripada soalan yang dia punya dan dia pula akan membuat penerangan nanti sebab dia memainkan peranan guru. Di sini lagi dia pemahaman dia lagi meningkat. So di sini langkah pertama pun sama juga ujian konsep, fikir jawapan, mereka angkat kali pertama, dia minta rakan-rakan dia angkat. Yang seterusnya dia minta rakan-rakan sebelah dia lagi 2 minit. Ya, lepas angkat kad jawapan, seterusnya beri maklum balas dan akhirnya refleksi. Okey, seterusnya adalah dari segi dapatan kajian. Dapatan ujian konsep saya daripada 6 murid ini, aktiviti pertama, kedua, yang ketiga daripada mereka lockdown itu semakin meningkat. So saya dapat menyimpulkan di sini aktiviti ini sebab tahap permulaan dapat meningkatkan dan menguatkan pemahaman dalam ujian konsep. Akhirnya dari segi pra ujian pra dengan ujian pasca ini lebih baik di pasca. So pelajar boleh menjawab ujian-ujian item objektif tadi sampai ada pelajar saya boleh jawab kekurang jawapan dia betul. So di sini menunjukkan teknik ini dapat sekurang-kurangnya meningkatkan kefahaman kita. So teknik question peer and card ini adalah satu teknik pengajaran yang berkesan untuk meningkatkan kefahaman fakta. Sebab saya mendapati ada elemen yang digabungkan iaitu pelibatan aktif, kolaborasi dengan rakan. Mereka merencanakan pemilihan jawapan dan pembinaan jawab soalan. Mereka aktif dengan pembinaan pengetahuan dan arif dengan ilmu sejarah itu lagi. So di sini guru-guru juga dapat membuat penilaian formatif dan akhirnya mendapati murid lebih berminat dan bermotivasi. Sehingga pelajar saya tanya untuk next tajuk. So mereka nak explore lagi pelajar ini sebab dia rasa dia lebih faham lepas mereka lebih menerangkan konsep-konsep ini. So cadangan kajian lanjutan saya adalah kepada rakan-rakan guru iaitu melibatkan saiz murid yang lebih besar dan melibatkan jenis kriteria murid yang gaya belajar berbeza ataupun gaya kecerdasan yang berbeza. Mungkin mendapat keputusan yang berbeza. So menerka dalam topik yang lain, menggunakan soalan-soalan ujian konsep aras tinggi, mungkin kita boleh melibatkan keenam elemen dalam aras taksonomi kita. Seterusnya aplikasi TMK, mungkin dari segi pembinaan soalan, mungkin pelajar itu datang bina soalan sebab di sini saya gunakan pelajar datang ke depan dan bentangkan dia menyoal sebab saya nak tengok kelas itu pelajar konsentrasi, mereka tumpuan daya tumpuan mereka sebab saya tahu pelajar ada pelbagai jenis gaya belajar. So ada pelajar yang suka tumpu, dengar, highlight. So di sini mungkin in future boleh gunakan TMK, pelajar membina soalan itu di slide dan paparkan di depan sebab di dalam situasi saya menghadapi masalah komputer ICT di sekolah. So bilangan komputer saya tak cukup untuk bilangan, so saya gunakan dulu try and error. Saya mulakan dengan try and error. So aspek yang seterusnya adalah dari segi pengekalan. Mungkin selepas ini, mungkin 2 minggu atau 3 minggu kita ukur balik tahap
pengekalan. Sejauh mana mereka tahap konsep itu kekal dan dia masih faham dengan konsep-konsep itu. So akhirnya kesimpulannya, teknik ini saya rasa boleh dipraktikan oleh guru-guru sejarah sebagai satu teknik pengajaran aktif selaras dengan pembelajaran abad ke-21 yang menggalakkan pelajar membina maklumat ataupun pengetahuan mereka sendiri dengan bimbingan guru dan akhirnya dapat meningkatkan pemahaman sejarah dalam kalangan murid. Itu saja tuan-tuan, cikgu-cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Dr. Kaviza atas perkongsian tu tadi. Jadi banyak dapat maklumat. Cikgu Kaviza punya kajian tu lengkap. Terbaik lah Cikgu Kaviza. Tapi disebabkan masa kita singkat sikit, tak apalah, nanti kalau ada yang berminat tu kita boleh teruskan lah. Baik, tahniah kepada Cikgu Dr. Kaviza. Saya teruskan kepada peserta yang seterusnya. Iaitu Cikgu Saedah binti Abdul Wahid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sepagaya, Lahad Datu, Sabah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya dari SMK Sepagaya, Lahad Datu, yang paling top kalau COVID-19. Okey, jadi hari ini saya membawa satu inovasi yang kita buat di sekolah. Tajuknya tu berkaitan dengan rahsia SM Plus 3. Jadi sebelum memperkenalkan inovasi ini, saya ingin paparkan satu slide berkenaan dengan senario sambutan Bulan Kebangsaan. Jadi saya merujuk kepada pelajar saya lah. Okey, kalau sudah hari Bulan Kebangsaan tu yang biasanya lah kita sambut kalau tak COVID tu pertandingan ini, pertandingan itu. Rasanya satu Malaysia pun begitu kan. Okey, jadi yang ini membuatkan pelajar-pelajar sangat ingat 31 Ogos. 31 Ogos 1957 mereka ingatlah tarikh tu. Tapi bila sebut ataupun tanya tarikh-tarikh lain ataupun tahun-tahun lain, kadang menggelabah. Ya, jadi dengan itu dicampur lagi dengan satu keadaan, ini perkara biasa, semua cikgu sejarah merasainya ya. Sukar ingat fakta, bosan sambil lewat, tidak suka baca buku teks. Jadi inilah kita punya nasib ya, subjek kita wajib lulus tetapi pelajar kita sambil lewat. Okey. Seterusnya di sinilah rakan-rakan saya, iaitu saya Cikgu Saedah yang tengah, sebelah kiri Cikgu Jessica dan sebelah kanan tudung biru Cikgu Suryati biru. Okey. Jadi kami 3 orang telah menghasilkan satu inovasi dipanggil rahsia SM. SM merujuk sejarah Malaysia tambah 3. Yang ini kami telah jalankan dari 2016 sehingga hari ini pun kami masih lagi menggunakan rahsia SM Plus 3 ini. Okey, dan untuk pengetahuan rakan-rakan, sekolah kami sebenarnya walaupun dia berada di Bandar Lahad Datu, 2 km je dari pusat bandar, tapi masalahnya sekolah kami ni bekalan elektrik. Baru juga tahun lalu ada satu blok tu yang boleh ada bekalan elektriknya, iaitu blok A. Yang sebelum tu 15 tahun kami tidak ada bekalan elektrik. Jadi barangkali untuk menggunakan teknologi-teknologi macam-macam tu ada payah sikit. Jadi kami menggunakan macam-macam inovasi yang guna kertas sebagai. Ini adalah cetusan inovasi lah. Daripada mula macam mana mau menghasilkannya tu, draft-draftnya tu kita memang simpan. Okay, ada yang carta inilah macam mana nak menggabungkan matematik dengan sejarah. Okey, seterusnya kita bagi ujian pra dan pasca, ujiannya ada 10 saja. Kita tanya, kita selang-seling macam inilah. Kemudian yang ini, Hari Kemerdekaan Tanah Melayu ni, Persekutuan Tanah Melayu ni, yang ini semua betul. Ya, itulah saya kata tadi, kalau tanya ni 31 Ogos memang semua betul. Jadi di SMK Sepagaya ni ada 12 kelas ya. Ada 12 kelas, satu kelas dalam 30 lebih. Jadi yang kira okey tu dalam 4 kelas yang sederhana, kemudian daripada IJKL
itu memang banyaklah masalah sudah ya. Okey, terusnya daripada situ kita mengubah buat ni tips mengingat ya dengan menambah 3. Sejarah Malaysia tu kita tambah tiga adalah peristiwa yang memang ada di dalam pelajaran tingkatan 5. Ya, topik ini memang ada disentuh dalam pelajaran tingkatan 5. Kemudian untuk tambah mengingat lagi, kita buat akronim. Contohnya pendudukan Jepun di Tanah Melayu, kita ambil yang P dengan J. Jadi Pak Jamil. Kalau diambil kesemuanya, Pak Jamil pergi dusun pakai topi merah sambil angkat paku pakis. Bertua Daud masak kobis 13 rasa dengan bawang halia cendawan organik Malaysia. Jadi sebenarnya SM Plus 3 ni sudah dua kitaran ya. Pada awal-awalnya ini ciptaan pertama lah. Ciptaan pertama dia kurang kemas ya, kurang kemas. Jadi kita hanya mencipta di kertas A4 sahaja. Ya, pada mulanya kemudian kita buat dia jadi macam risalah lah, kita lipat-lipat setiap garis tu. Jadi bermula dengan tahun 42, kita ajarlah pelajar untuk ingat tambah 3. Kenapa kalau angka itu 3 sahaja supaya dia senang ingat. 42, 41, 42, 43. Kadang-kadang ada yang salah juga kelas belakang ya. Jadi itu. Kemudian di atas tu kita letak tajuknya, apa peristiwa yang berlaku, kita letak gambar. Kemudian apa cerita di sebalik itulah. Okey, dan seterusnya lah. Kita cari gambar yang paling paling unik ataupun yang paling paling mudah diorang ingat lah. Contohnya Perang Dunia telah tamat, jadi bom Hiroshima Nagasaki. Contoh macam tu ya. PTM ni Jata Negara yang pertama 1948 macam. Kemudian kita pelbagaikanlah di dalam DM, selain daripada ini kita pelbagaikan yang ini ring knots, kemudian kita boleh pisah-pisahkan. Kemudian yang ini true match, gabung-gabung ya, boleh digerak dalam kumpulan. Siapa yang kita bagi beberapa set lah. Kalau misalnya buat pertandingan pun boleh susun-susun kumpulan mana yang menang. Dan kita juga buat dia di dalam penanda buku. Misalnya kalau ada join-join pergi mana-mana, inovasi ke pertandingan, kadang ini yang kami bagi sebagai souvenir lah. Okey, dan kalau ada pelajar mau beli pun kami jual juga 50 sen. Jadi boleh top up balik kos inovasi. Sebenarnya tak banyak pun benda-benda ni boleh guna di sekolah saja, cuma barangkali laminate, gitu-gitu je kan. Okey, terusnya ini adalah graf ujian tu pada awalnya, pada awalnya 10 orang pelajar tu, ringkas saja saya buat ni, ujian pra tu, inilah markah-markah dorang, tapi macam saya cakap tadi, semuanya ni betul 31 Ogos 1957 tu. Jadi kemudian yang ini dia sudah setelah buat inovasi tu jadi dia meningkatlah, meningkat. Ada yang dapat markah penuh pun. Ini kelas I yang saya uji ni ialah kelas I, 4 kelas yang terakhir. Okey, selepas tu baru kita guna pakai untuk semualah. Okey, jadi kemudian produk ni ada jugalah kita buat survey macam mana mau tambah baik. Jadi memang ada pelajar yang suka nota yang menarik banding baca buku yang banyak tu kan. Tajuk ni dari bab 5 kalau saya tak salah, bab 5 sampai bab berapa tak ingat juga ni. Okey, kemudian mereka rasa ni SM Plus 3 ni memang membantu ya. Kemudian membantu ingat fakta, tapi ada juga lagi lah yang rasa tidak membantu. Okay. Dan juga membantu menguasai fakta. Adalah circle yang kedua lah ya, di mana kami buat pembaharuan, banyak pembaharuan pada rahsia SM Plus 3, kita buat berwarna, di mana tahun semua tu masih sama, kemudian kita tambah 5W1H ya, when, bila berlaku,
apa dia yang berlaku tu, kemudian who, siapakah yang terlibat, where, di mana berlaku, why, kenapa benda ni berlaku, dan how, bagaimana dia boleh berlaku. Jadi inilah dia. Kemudian di bawah tu masih lagi ada akronim. Okey, nah yang ini menunjukkan warna ni pun menunjukkan yang tadilah 5W1H itu. Nanti cadangan tambah baik ni akan meletakkan QR code lah supaya pelajar boleh akses. Okey, seterusnya ni telah kami sebarluaskan jugalah rahsia SM Plus 3 ni dalam negara dan juga di Sabah, di dalam negara, di luar negara pun ada jugalah pernah ikut inovasi. Ini masa orientasi, okey, yang ini semasa ulang kaji. Kemudian kepada guru-guru, okey, kepada pelajar-pelajar. Jadi dia itulah, dia hanya sekeping kertas sahaja, kita lipat-lipat, kemudian kita tambah baiklah. Okey, ini antara kejayaannya lah. Dan yang paling penting kami sudah daftarnya ke MyIPO lah. Okey, kemudian ini antara kejayaan-kejayaannya. Saya rasa itu sahaja. Boleh. Okey. Terima kasih Cikgu Saedah atas perkongsian yang baik itu tadi dengan tajuknya Rahsia SM Plus 3. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan Cikgu Canai Anak Babang dari SMK Kinarut Sabah untuk membentangkan tajuk Yusof. Baik, terima kasih Tuan pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Saya Cikgu Canai mewakili rakan-rakan saya dari PPD Papar. Okay, baik. Ini dia tajuk saya pada hari ini. Saya teruskan ya, tuan-tuan, puan-puan. Tajuk pembentangan saya, perkongsian saya pada petang ini adalah meningkatkan kemahiran menyelesaikan isu pembelajaran dalam kalangan pelajar tingkatan 3 melalui bimbingan berpandukan Tapak Yusof bagi mata pelajaran sejarah. Jadi di sebelah kanan skrin itu dapat kita lihat inilah rakan-rakan saya. Saya Cikgu Canai Babang dari SMK Kinarut Papar bersama dengan Cikgu Hi Hayen, Cikgu Tien Misia atau Cikgu Sylvia Tien dari SMK Bungawan Papar. Seterusnya Cikgu Syahuddin bin Karim dari SMK Pengarap Papar dan juga dari PPD Papar, ASIC Plus, Cikgu Shoba Misintai. Baik. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, amalan terbaik ini sebenarnya berfokuskan tentang peningkatan kemahiran menyelesaikan isu pembelajaran yang dihadapi oleh 35 pelajar tingkatan 3, iaitu pelajar sasaran saya melalui bimbingan mentoring berpandukan Tapak Yusof. Ya, ini khas untuk mata pelajaran sejarah. Baik, untuk mata pelajaran lain pun boleh juga ya. Tapak ini menggabungkan teori dan pedagogi pembelajaran abad ke-21 iaitu pembelajaran berasaskan masalah PBL, scaffolding, ZPD, Vygotsky 1978, gradual release model Bloom, revised taxonomy, KBKK dan KPS itu sendiri. Yang seterusnya, misi intervensi PDP Tapak Yusof ini adalah untuk menghasilkan pelajar yang dapat menyelesaikan masalah dunia sebenar secara berdikari, kendiri pada masa akan datang. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan pelajar mereka tidak tahu bagaimana untuk berfikir untuk diri sendiri. Jadi melalui Tapak Yusof ini, para pelajar ini dilatih dan dibimbing oleh guru untuk mereka berfikir menyelesaikan masalah mereka sendiri, terutamanya dalam pembelajaran. Baik, objektif kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah A. keberkesanan Tapak Yusof ke atas intelek dan KBKK pelajar, B. keberkesanan bimbingan guru ke atas motivasi dan emosi pelajar dalam menyelesaikan isu dan masalah pembelajaran mereka. Baik, kita teruskan untuk slide yang kedua. Cabaran guru sejarah pada masa ini terutamanya di sekolah saya. Sekolah saya adalah luar bandar. Ya, walaupun di tepi jalan, tetapi dia masih luar bandar. Ada isu mikro dan isu makronya. Baik, cabaran yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, ialah
tahap motivasi pelajar lemah untuk memajukan diri dalam akademik. Kebanyakan mereka datang ke sekolah hanya sekadar datang sekolah dan tidak tahu hala tujuan pelajaran untuk mereka. Kadang-kadang kalau kita tanya kenapa kamu datang ke sekolah, mereka akan jawab, ibu bapa saya suruh saya datang ke sekolah. Mereka tidak fikir apa kepentingan pelajaran itu, akademik itu kepada mereka pada masa akan datang. Yang kedua, tahap penguasaan fakta sejarah mereka lemah walaupun pelbagai intervensi telah dilaksanakan oleh guru. Apatah lagi untuk para pelajar di kelas pertengahan ataupun kelas yang belakang, agak lemah. Dan di sini kita mendidik dan membimbing pelajar untuk berfikir sendiri dan dibantu oleh guru sejarah. Baik, cabaran yang ketiga, tuan-tuan dan puan, jumlah pelajar dalam kelas ramai dan kurang kondusif. Untuk pelajar kelas sasaran saya 35 pelajar. Ini adalah kelas pertengahan tuan-tuan dan puan. Ada setengah kelas mencapai 45 hingga 47 pelajar dalam satu kelas. Tidak kondusif Yang seterusnya, yang keempat cabaran dia, latar belakang pelajar pelbagai. Ini kita sudah sedia maklum. Semua sekolah menghadapi situasi ini. Apatah lagi sekolah saya. Ada pelajar yang bekerja sambilan untuk membantu keluarga. Mereka sanggup habis kelas jam 1 begitu, petang itu sampai malam mereka bekerja. Dan isunya akan timbul selepas itu ialah tidak hadir ke sekolah, yang seterusnya lemah di dalam kelas, tidak bertenaga dan kurang bermotivasi. Baik, analisa keperluan intervensi ini. Kenapa? Yang pertama, memerlukan intervensi yang berfokuskan KEBAT, pembelajaran kendiri dan motivasi pelajar untuk meningkatkan pertama, accountability pelajar, tanggungjawab, kemahiran pemikiran sejarah pelajar, 4K tambah 1N di dalam PAK 21, kepimpinan pelajar itu, minat kerjaya, dan terakhir pembelajaran kendiri pelajar. Baik. Kemudian yang seterusnya adalah intervensi dalam bentuk BBM lebih membantu. Baik, seterusnya tuan-tuan, slide saya yang ketiga. Ini dia kaedah pengumpulan data kajian yang saya pernah buat, yang saya amalkan, yang mana pendekatan tapak Yusof dan juga bimbingan mentoran ini dilakukan selepas ujian bulan 3 itu, AR1. Jadi di situlah kita laksanakan dia. Kita boleh nampak daripada fasa yang pertama dan fasa yang kedua. Sebab saya menggunakan dua fasa. Baik, yang pertama, kita gunakan kaedah pengumpulan data secara temu bual. Yang kedua, pemerhatian di dalam kelas dan juga di luar kelas pun kita perhatikan. Yang ketiga, latihan amali. Jadi pertama sekali, kita buat bengkel umum keberkesanan Yusof. Di dalam bengkel umum keberkesanan Yusof ini, kita bimbing pelajar, kita boleh tengok gambar dekat bawah tuan-tuan puan-puan, bagaimana mereka menjawab template ataupun tapak Yusof itu mengikut pemahaman mereka. Pada masa itu juga kita bimbing mereka. Ini adalah fasa yang pertama. Di dalam tapak Yusof ini, tuan-tuan dan puan-puan, ia merangkumi daripada kemahiran berfikir aras rendah sampailah kemahiran berfikir aras tinggi. Dari situ pelajar akan menjawab soalan demi soalan, langkah A sampai langkah yang seterusnya, mereka berfikir dan menjawab soalan itu secara kendiri. Tetapi mentoring dan juga fasilitator daripada guru sangat penting supaya mereka lebih faham apa kehendak di dalam langkah A, B, C dan seterusnya. Kita boleh tengok yang kedua, pendekatan PAK 21, KEBAT dan PBN di dalam tapak tersebut. Kemudian, apabila kita sudah buat bengkel umum keberkesanan Yusof ini di dalam kelas sasaran kita tuan-tuan puan-puan, wujudlah intervensi yang pertama. Intervensi yang pertama ini, maka kita fikir, pelajar ini perlukan fasilitator dan feedback dan juga aktiviti pemulihan pilihan pelajar sendiri. Yang mana pelajar fikir sendiri.
bagaimana mereka mengatasi masalah pembelajaran mereka di dalam kelas, terutamanya dalam subjek sejarah. Apa mereka perlu buat supaya mereka lebih faham, supaya mereka lebih tahu dan supaya mereka lebih ingat di dalam subjek sejarah. Lepas itu apabila mereka telah menghasilkan intervensi itu, ya, intervensi yang mereka lahirkan sendiri. Sebagai contoh, pelajar saya telah melahirkan ataupun membuat intervensi jadual waktu yang sangat simple tetapi sebenarnya sangat membantu. Apabila mereka telah membuat intervensi sendiri itu, iaitu jadual waktu, yang mana mereka boleh belajar mengikut jadual waktu yang mereka telah buat, maka dia orang aplikasikan, ya, pembelajaran kendiri dan pelibatan aktif berlaku dalam tempoh pelaksanaan intervensi pilihan pelajar itu sendiri. Dari situlah nanti kita akan pantau, kita akan mentoring aktiviti mereka itu di dalam kelas. Baik, kemudian intervensi yang kedua. Di sini tindakan guru, ya, guru mata pelajaran, terutamanya kita guru sejarah. Di situlah kita mentor, di situlah kita bagi motivasi, di situlah kita follow up dan intervensi panitia yang lain. Sebenarnya banyak, setiap panitia mesti ada intervensi mereka sendiri. Di sinilah kita bersama-sama melaksanakan intervensi panitia dan juga intervensi pelajar itu tadi. Dan akhir sekali outcome dia, markah ujian disiplin diri dan keyakinan diri pelajar meningkat. Ya, dari situ kita boleh tengok, ya, yang keempat, ya, proses PDP melibatkan PBM tambah KPS, /Kebat, Bloom dan ZPD bimbingan. Dan berbalik kepada nombor 3 itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lihat, ya, teori ZPD dan gradual release model. Kita lihat di situlah level 1 sampailah level 5. Ya, introduction to problem based learning, seterusnya sehinggalah innovation research. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, tapak Yusof ini membimbing dan membantu pelajar dalam memikirkan supaya mereka boleh berfikir untuk memajukan diri mereka dalam akademik mereka. Dalam hal ini dalam mata pelajaran sejarah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya, ya, ini kesan dan impak amalan terbaik. Ya, kalau kita lihat kepada bukti di sini, ya, berlakunya ripple effect. Ada orang panggil butterfly effect, ya, butterfly effect. Di situ kita boleh lihat, ya, pelajar A kita ambil fasa yang kedua, kita ambil 5 pelajar. Kita lihat keberkesanan dia daripada fasa yang pertama 35 orang pelajar dan fasa yang kedua kita ambil 5 pelajar. Apabila melibatkan, ya, pelajar yang ramai, dia punya hasil dia kita agak lama tunggu. Tetapi apabila kita ambil jumlah pelajar yang sedikit, murid yang sedikit, kita boleh nampak perkembangan dia di situ. Ya, baik, kita lihat kepada pelajar A, kalau pra kita boleh lihat markah dia hanya 22 markah. Tetapi selepas pelaksanaan Yusof ini dan juga bimbingan guru mata pelajaran sejarah, peningkatan ketara dalam mata pelajaran markah mata pelajaran sejarah. Begitu juga dengan pelajar B, begitu juga dengan pelajar C, daripada 16 markah sehinggalah 43 markah. Begitu juga dengan pelajar D dan seterusnya pelajar E. Menunjukkan peningkatan hasil daripada bimbingan, mentoring dan juga aktiviti tapak Yusof ini. Ya, begitu juga yang memberi kesan kepada mata pelajaran yang lain. Ya, ripple effect kepada mata pelajaran lain. Jadi ini bagi saya sangat membantu pelajarlah Yusof ini sebab mereka boleh berfikir sendiri. Dan kenapa juga mata pelajaran lain itu meningkat, mungkin ada, ya, panitia tersebut membuat intervensi mereka sendiri. Baik. Jadi wujudlah kemenjadian murid. Yang pertama, objektif A soalan kajian kita tercapai, mendapat peningkatan keputusan dalam lebih daripada satu mata pelajaran selain daripada mata pelajaran sejarah. Yang kedua, pelajar mampu memahami kehendak soalan dengan lebih baik. Kenapa? Kerana mereka boleh belajar sendiri, boleh berfikir sendiri dan mereka dibimbing dan dibantu oleh guru dari semasa ke semasa. Untuk objektif yang kedua, B, ya, terdapat peningkatan dalam motivasi diri pelajar dan keyakinan untuk berusaha dan berjaya. Jadi di sini kita dapat lihat daripada pra sehinggalah ke hujung tahun, mereka ada motivasi untuk datang ke sekolah. Apabila kita tanya,
Okey, apalah tujuan kau datang ke sekolah? Jadi mereka boleh jawab ya untuk masa depan mereka. Bukan lagi dijawab, oh saya saja mau datang atau jumpa kawan saja. Macam tu. Begitu ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang terakhir ya, slide saya yang terakhir, hasil kajian kesimpulannya adalah kaedah pementoran dalam kumpulan kecil lebih berkesan dan bermakna. Ya, itu sudah pasti. Ya, kerana pelbagai latar belakang pelajar, ya, dari situ kita boleh lihat keberkesanan yang lebih bagus daripada kumpulan yang kecil daripada yang besar. Baik, yang kedua, pelajar telah dapat memberi idea, pengetahuan yang baru dan berkeyakinan dalam menyelesaikan isu pembelajaran mereka seharian. Yang ketiga, pelajar telah berjaya menyelesaikan isu pembelajaran mereka secara berperingkat-peringkat di samping mampu menguasai kemahiran pemikiran sejarah dengan baik. Ini semua adalah hasil intervensi pelajar itu sendiri dan juga intervensi guru berdasarkan lahirnya daripada tapak Yusof ini tadi yang membantu mereka berfikir secara kendiri, yang mampu boleh menyelesaikan masalah mereka secara kendiri dan tidaklah mengharapkan guru semata-mata ya dalam memberi jawapan kepada pelajar, dalam memberi macam bagi sudu makan begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu sahaja untuk pembentangan saya, iaitu berkaitan dengan amalan terbaik dalam mata pelajaran sejarah, meningkatkan kemahiran menyelesaikan isu pembelajaran dalam kalangan pelajar tingkatan 3 melalui bimbingan berpandukan tapak Yusof bagi mata pelajaran sejarah. Itu saja tuan. Terima kasih tuan. Okay, terima kasih Cikgu Chanai anak babang dan grup. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian itu tadi. Jadi Papa Smart ni memang smart lah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jadi saya teruskan dengan pembentang terakhir. Okay, terima kasih Cikgu Chanai ya. Masa tak ada, jadi terbaik ya. Jadi kita teruskan dengan pembentang yang terakhir, pembentang yang ke-10, iaitu Dr. Zarina. Dr. Zarina dengan tajuknya PDPT Norma Baharu, Cabaran dan Langkah. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada JPN Perlis kerana memberi peluang pada saya untuk membuat sedikit perkongsian pada petang ini. Okey, tajuk saya ialah PDPC Norma Baharu, Cabaran dan juga Langkah. Okey, saya rasa saya adalah satu-satunya wakil Cikgu MRSM yang akan membuat pembentangan pada petang ini. Okey, kontrol dia saya kontrol ke Cik Nazri kontrol ya? Saya kontrol sebab saya yang share. Okey, next. Okey, seperti yang kita semua ketahui pada bulan Mac hari itu kita dah dilanda dengan COVID-19 yang telah mencetuskan satu norma baru dalam dunia pendidikan. Okey, saya juga antara yang terkesanlah dengan keadaan ini di mana apabila pengumuman secara tiba-tiba dimaklumkan bahawa kita tidak boleh hadir ke sekolah, maka dengan itu kami telah melalui satu fasa di mana guru-guru perlu menyediakan ataupun perlu keep in touch dengan pelajar dengan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran secara online. Dan ketika itu kebanyakan daripada bahan memang ada dalam Google Drive. Jadi berlaku keterbatasan lah untuk melakukan pengajaran pembelajaran secara bersemuka telah membawa kepada lahirnya banyak idea dan juga kaedah baru. Okey, dan saya antara yang terawal saya explore adalah pelbagai kaedah antaranya Google Meet, Microsoft Teams dan juga Zoom. Okey, next. Okay, antara yang saya gunakan, kaedah yang saya gunakan yang pertama sekali apabila saya berdepan dengan masalah ini ialah menyiapkan jadual waktu untuk pelajar supaya mereka hadir untuk kelas online. Okay, jadi saya memilih kaedah yang pertama iaitu menggunakan aplikasi Zoom. Okay, di mana saya memberi lecture dengan menggunakan Zoom dan Zoom ni saya upgrade dia kepada Zoom Pro. Okay, supaya saya boleh akses dengan pelajar melebihi daripada had 40 minit yang ditetapkan lah. Dan itu gambar yang saya tayangkan ni adalah sebenarnya
salah satu contoh slide yang saya gunakan untuk mengajar. Okey, dan biasanya saya menggunakan iPad untuk pengajaran dan saya boleh menggariskan isi-isi penting, okey, mencatatkan mnemonics di tepi dan membantu pelajar untuk mengakses ataupun tidak tertinggal daripada mendengar kuliah saya. Okey, kaedah yang kedua ialah saya menggunakan Microsoft Teams. Okey, Microsoft Teams sebagai media memberi latihan. Okey, kalau cikgu dapat lihat di sini, saya ada beberapa kelas, kelas 514, 415, 406, okey, dan beberapa kelas yang telah kita create, dan dalam kelas-kelas tersebut saya akan masukkan mereka latihan untuk mereka siapkan. Maksudnya latihan ni tak adalah setiap minggu, tetapi mungkin 2 minggu sekali saya akan bagi mereka latihan untuk bertulis. So, kebanyakan dalam bentuk soalan struktur. Okey, bila dalam soalan struktur, jadi pelajar akan, bila saya dah assign pada all students, sebab kebanyakan kesemua pelajar MRSM mereka mempunyai ID untuk Microsoft. Jadi mereka akan dapat dan mereka buka dan kita boleh nampak berapa ramai pelajar yang dah buka, dah baca dan mereka boleh submit, dan kemudian saya akan tanda secara online. So apabila saya tanda, saya return balik, so saya boleh tahu dalam 25 orang pelajar saya dalam satu kelas tu, seramai 17 orang yang telah menyiapkan dan saya dah tanda dan pulang balik. Ini secara tak langsung membantu apabila selepas naik habis PKP, iaitu dalam lingkungan bulan Jun, apabila kita masuk kerja, so bila diminta untuk mengambil 20% daripada markah untuk ujian, saya dengan mudah boleh mengambil markah latihan dan juga daripada pembelajaran online. Maksudnya saya ambil attendance mereka serta latihan-latihan yang saya beri secara berkala. Okey, kaedah yang ketiga yang saya gunakan ialah saya menggunakan kaedah quizzes. Quizzes ni dah lama saya buat, tetapi bila dalam era waktu fasa PKP ni, saya menggunakan quizzes sebagai latihan untuk mereka dari segi soalan objektif lah. Dan biasanya ada yang saya submit as homework dan ada juga yang saya main secara live. Yang saya paparkan ni adalah latihan quizzes live yang saya beri mereka dalam tempoh masa 1 jam. So mereka perlu log in dalam 15 minit sebelum itu, dan kemudian selesai daripada itu, siapa yang dapat highest mark, tempat pertama, kedua, ketiga, saya berikan hadiah berbentuk duit, saya bank inkan ke akaun mereka. Ini salah satu cara untuk saya nak mereka supaya tak lupa terus pada subjek sejarah dan sentiasa berminat untuk belajar. Okey, next. Okey, kaedah yang keempat yang saya gunakan ialah saya juga menggunakan quiz board. Okey, quiz board ni kita boleh buat melalui Telegram. So masa waktu PKP lah saya pun belajar macam mana nak menggunakan quiz board ni, sebab quiz board ni nampak menarik dan kebanyakan pelajar tingkatan 4 saya mereka ada grup Telegram channel kelas masing-masing. Jadi apa yang saya buat bila saya dah create soalan-soalan yang dalam soft copy tu, saya create, masukkan dalam bentuk quiz board, kemudian saya assign pada mereka dan mereka jawab. So siapa yang terpantas mereka akan dapat hadiah. Jadi kat sini kita boleh nampak lah ada pelajar yang dapat menjawab dalam masa 2 minit, ada yang 4 minit dan ada yang juga mengambil masa yang lama. Okey, dan ini secara tak langsung pelajar tak bolehlah memberi alasan mereka tak ada wifi data yang bagus dan sebagainya, sebab quizboard ni dia tidak memerlukan data yang high speed data. Okey, dan yang kelima adalah saya juga menggunakan YouTube channel. YouTube channel ni saya tak dapat create sendirilah sebab saya pun tak ada rakaman pengajaran yang dah sedia ada. Jadi saya banyak menggunakan channel-channel yang dikongsi oleh guru-guru di Telegram, guru-guru sejarah, antaranya Cikgu Yusof. Saya suka dengan jadi saya kongsikan pada pelajar dan saya masukkan dalam grup kelas masing-masing lah. Ada beberapa grup kelas, jadi saya masukkan pada pelajar supaya selain daripada kuliah saya, siapa yang tertinggal, selain daripada saya share apa yang saya rekod, yang saya beri talk tu, saya juga akan share mereka rakaman video daripada guru-guru lain supaya mereka boleh tonton kerap. Okay, next. Okay, jadi impak dia yang saya nampak ialah seramai 75% pelajar menyertai kelas online yang diadakan ketika PKP.
Okey, selebihnya tu memang tidak dapat menyertai lah dan adalah banyak faktor-faktor yang mereka utarakan. Okey, satu lagi tagline yang Mara gunakan yang diterapkan pada semua guru-guru MRSM ialah kalau kita tidak dapat mencapai semua pelajar, jangan ditinggalkan semua. Maksudnya sebab kebanyakan tempat biasanya mereka akan memberi alasan pelajar tak ada wifi, pelajar luar bandar. Jadi guru terus mengambil pendekatan untuk tidak buat kelas online. Tapi bagi kami pula berbeza, kami disarankan untuk buat seramai mana yang boleh join, dapatlah mereka berkongsi ilmu. Yang lainnya tu kami guna kaedah lain, iaitu antaranya kita share link-link supaya mereka boleh akses maklumat dan sebagainya. Okey, satu lagi ialah untuk mengekalkan momentum pelajar agar tidak leka ketika cuti. Jadi secara tak langsung kaedah-kaedah ini dapat sentiasa alert pelajar supaya mereka perlu belajar dan mereka tidak tertinggal lah. Okey, juga membuka mata kepada semua bahawa jangan bergantung kepada pengajaran konvensional. Yang saya sendiri belajar begitu sebab ini merupakan tahun yang ke-21 saya menjadi guru dan saya sedar bahawa tidak lagi boleh menjadi guru konvensional lah. Kita perlu berusaha untuk belajar benda baru walaupun kita kata kita guru-guru yang lama, guru senior, tapi kaedah pembelajaran abad 21 ni memang kita tak boleh tinggalkan. Okey, satu lagi mengelakkan pelajar dari ketinggalan silibus sebab macam kami ada exam yang agak kerap, exam kerap berbanding dengan sekolah-sekolah kementerian. Jadi masuk saja bulan 6 tu pelajar dalam bulan 7 hujung pelajar dah menghadapi peperiksaan. Jadi apa yang berlaku ialah kat situ saya repeat balik mana yang tertinggal tetapi tidaklah pergi setiap satu sebab pelajar memang dah mengikuti silibus daripada awal. Jadi ini dapat mengelakkan daripada pelajar ketinggalan silibus. Okey, dan satu lagi guru lebih kreatif dalam mempelbagaikan kaedah PDP. Okey, next. Okey, antara cabaran dalam menghadapi era tersebut ialah saya nampak saya sendiri perasan dan mungkin semua guru perasan bahawa ramai yang mengalami masalah kekurangan peranti dan capaian internet, khususnya pelajar yang berada di kawasan luar bandar lah. Antara alasan mereka ialah mereka tak ada wifi data, kemudian terpaksa share laptop dengan adik-beradik, dengan ibu bapa yang juga work from home. Jadi ini antara cabarannya. Okey, satu lagi cabaran belajar di rumah, gangguan adik-beradik. Okey, juga tak dapat sokongan. Ada juga saya berhadapan dengan situasi pelajar yang tidak mendapat sokongan daripada ibu bapa. Okey, ibu bapa yang tidak mahu sharekan maklumat kepada anak-anak sebab kami ada group parents yang kami create sebab di MRSM kami ada group homeroom. Jadi bila dalam homeroom tersebut kami boleh terus maklumkan pada ibu bapa nama-nama sekian-sekian anak tidak hadir untuk ke kelas tidak hadir ke kelas online. Jadi selalunya ibu bapa akan mengambil take action lah dan akan maklumkan pada anak kenapa tak datang ke ataupun mengambil tindakan. Tapi ada juga yang kurang memberi sokongan. Yang ketiga ialah pelajar pasif dan kurang fokus. Mereka suka menutup kamera walaupun kita kata jangan. Jadi dia tutup kamera jadi kita tak tahu. Saya pernah sekali saya bagi kuliah, lepas habis kuliah saya kata okey, semua boleh exit kecuali pelajar-pelajar ni. Tapi saya lihat ada pelajar yang tak keluar-keluar daripada tak end langsung session tu. Bermakna pelajar ni dia tutup kamera dan dia terus beredar daripada situ atau tertidur bersambil-sambil mendengar kuliah saya tu. Okey, dan satu lagi ada juga guru yang kurang mahir dengan teknologi. Okey, ini diakui jugalah. Jadi kalau yang mana yang kurang mahir mereka akan menggunakan kaedah konvensional. Okey, mungkin lebih kepada berhubung melalui WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Okey, satu lagi ialah cabaran work from home tu sangat besar. Okey, di mana semua kita kena berdepan dengan situasi sekarang lah dan ada di antara rakan-rakan kita di Sabah, Selangor juga menghadapi situasi begitu sekarang. Okey, satu lagi ialah sukar memantau tugasan yang diberi kerana ni saya menghadapi masalah juga di mana dia langsung tak buka dia tak buka email, dia juga tak check. Bila saya PM peribadi pun dia tak, seolah-olah macam dah bertukar nombor telefon. Tapi sebenarnya tak, ini lebih kepada attitude lah. Dan satu lagi ialah guru tidak bersedia dengan kaedah PDP atas talian kerana PKP diumum secara tiba-tiba. Jadi ini juga salah satu cabaran. So sekarang ni kami tengah buat precaution supaya untuk elak apa-apa perkara berlaku, kita sentiasa bersedia dengan bahan supaya dalam apa situasi pun kita boleh mendekati ataupun mendapatkan pelajar kita. Okay, next.
Okey, secara rumusannya dunia pendidikan menjadi lebih kreatif dan fleksibel dengan terhasilnya norma baru ini. PDP ini sesuai dilaksanakan secara hybrid, iaitu gabungan antara PDP atas talian dan juga jarak jauh. Jadi sekolah juga harus memperlengkapkan diri guru dan pelajar dengan pengetahuan yang cukup bagi menghadapi norma baru. Jadi segala amalan yang baik perlu menjadi ikutan dan garis panduan PDP pada masa akan datang. Jadi kita perlu bersedia dengan apa juga kemungkinan. Macam sekarang ni trial tergendala kerana ada beberapa negeri yang berada dalam situasi PKPB. Jadi trial satu Malaysia, satu MRS dan seluruh Malaysia masih belum dapat melaksanakan ujian percubaan SPM. Jadi itu antara kekangan yang dihadapilah. Okey, jadi saya rasa itu sahaja sedikit perkongsian daripada saya. Maaf kerana tak boleh share, saya pun tak tahu kenapa. Okey, itu saja. Terima kasih Cik Nazri dan juga yang lain-lain. Okey, terima kasih kepada Dr. Zarina Begum binti Abdul Kadir dari MRSM Tun Gafar Baba Melaka. Jadi terima kasih dengan tajuk PDPC Norma Baru. Jadi saya bagi pihak Urustia mengucapkan jutaan terima kasih kepada 10 pembentang yang bersama-sama dengan kita pada petang ni dari pukul 2 sehinggalah pukul 5.15 petang. Jadi tahniah kepada semua dan terima kasih juga kepada semua peserta yang turut bersama-sama dengan kita pada petang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua. Saya minta maaf bagi pihak Jabatan Pendidikan Perlis jika ada tersalah kata, tersilap di mana-mana, gangguan teknikal ke apa-apa, saya minta maaf bagi pihak sahabat saya. Dan juga terima kasih kepada Tuan Pengarah Jabatan Pendidikan Perlis, juga kepada semua pembentang dan juga semua peserta yang terlibat dalam perkongsian amalan terbaik sejarah kebangsaan untuk Perlis 2020. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita akan mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Dalam tempoh 2 bulan ni, pendekatan tu boleh digunakan untuk membantu anak murid kita berjaya dalam SPM dan sekurang-kurangnya layak sijil. Okey Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya. Kita jumpa lagi di lain waktu jika Allah izinkan. Terima kasih semua. Okey, bye-bye.